Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi anda pengurusi majlis. Saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Bilal, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, para pelajar, para santri, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan semi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Salam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi untuk memberikan peluang dan jemputan kepada saya untuk datang bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya cadang untuk sama-sama kita melihat nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, iaitu pada bab Haqqul Walidain, bab hak kedua ibu ayah. Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di dalam kitab ini tentang akhlak-akhlak yang mulia. Sebelum itu kita kenal dulu siapa Al-Imam Abu Lays radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Abu Lays Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, Al-Faqihul Muhaddithu Az-Zahidul Mulaqabu bi Imamil Huda. Beliau digelar dengan Imamul Huda min a'immatil Hanafiyah, di kalangan para ulama bermazhab Hanafi. Dan beliau belajar dengan Al-Faqih Abu Ja'far Al-Handawani yang masyhur dengan gelaran Abu Hanifah As-Sughra atau Abu Hanifah As-Saghir. Guru beliau digelar dengan Al-Imam Abu Hanifah As-Saghir. Dan beliau merupakan guru besar pada zaman tersebut. Dan beliau juga meriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Muhammad Ibn Al-Fadl Ibni Unuf Al-Bukhari dan jamaah minal ulama, dan juga meriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Abdul Rahman At-Tirmizi dan selain beliau. Di Al-Imam Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi rahimahullah banyak mengarang kitab dalam pelbagai bidang, antaranya dalam fiqh, yaitu Uyunul Masail, Fatawi atau Fatawa An-Nawazil, Khizanatul Fiqh, Khizanatul Akmal, dan Syarhu Jami'is Saghir. Jadi ini antara karangan-karangan beliau dalam ilmu fiqh dan dalam ilmu tafsir dikarang kitab tafsir. Dalam kitab aqaid dikarang kitab Ta'sisun Nadhair. Kesemuanya ini makhtuta, tidak dicetak. Ada satu dua sahaja kitabnya yang dicetak yang dapat kepada kita. Umdatul Aqaid juga makhtutah, maksudnya masih dalam manuskrip. Syir'atul Islam, Risalah fi Usuluddin, Risalah fil Iman, kesemuanya makhtutah, maksudnya kesemuanya dalam manuskrip lagi. Tidak dikhidmati dan tidak dikeluarkan dalam bentuk cetakan sehingga sekarang. Dan dalam akhlak dan mawa'iz ataupun dalam ilmu tasawuf, beliau mengarang Tanbihul Ghafilin. Ini kitab yang ada di tangan kita, dan saya rasa kitab ini masyhur di kalangan bangsa Melayu kita, dan dibaca di masjid dan juga di surau-surau dan di madrasah bagi kitab ini. Juga Bustanul Arifin, karangan beliau bukan Bustanul Arifin, karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau juga ada mengarang Bustanul Arifin, namanya sama,
Dan juga Daqaiqul Akhbar fi Bayani Ahli Jannati wa Ahwalin Nar. Ini pun dicetak kitab ini. Dan juga kitab Uqubah Ahli Kabair. Ini antara kitab-kitab karangan beliau. Dan para mu'arrikhin berbeza pandangan, yaitu para ahli tarikh berbeza pandangan bilakah beliau wafat. Al-Imam Al-Qarshi rahimahullah dalam Jawahir Al-Mudhi'ah mengatakan bahawa beliau wafat pada malam Selasa 11 Jumadal Akhirah, yakni Jamadil Akhir, pada tahun 373 Hijriyah. Dan begitu juga sahib kepada Fawaid Al-Bahiyah mengatakan bahawa beliau wafat pada tahun 393 Hijriyah. Dan berlaku khilaf lah. Ada kata 373, ada kata 375, ada kata 383, ada kata 393. Maka semuanya berlegar pada tarikh yang demikian, yakni pada sebelum 400, maksudnya pada tahun 400 Hijriah, sebelum tahun 400 Hijriah. Jadi beliau minas salaf, kalangan para ulama yang terkemuka pada zaman dahulu, dan moga-moga kita dapat mengambil manfaat dengan apa yang disebutkan oleh beliau yang kita akan bacakan pada malam ini. Dan mengetahui tentang manaqib ataupun kisahnya hidup para ulama. Yang pertama, kata ulama, bizikris salihin tatanazzalur rahmat. Sebut nama orang saleh ini akan turun rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi mujarrad sekadar kita menyebut nama mereka sahaja telah turun rahmat dalam majlis. Dan rahmat dalam majlis yang pertama akan mendapatkan ketenangan, yang kedua akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dengan hanya menyebut nama mereka, dan mendapat barakah. Karena itu para ulama menganjurkan ketika kita makan bersama dengan anak-anak dan juga bersama dengan keluarga dan teman-teman, untuk kita menyebutkan orang-orang saleh ketika sedang makan. Tujuannya adalah untuk menurunkan berkat dan rahmat daripada Allah ketika kita makan. Dan makanan tadi akan menjadi kebaikan kepada tubuh badan kita dengan barakahnya para awliya dan salihin yang kita sebutkan nama mereka ketika mana? Di meja makan ataupun di tempat kita makan. Karena itu, rumah Allah, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ini dipenuhi dengan berkat. Kenapa? Karena sering disebut nama Nabi SAW, karena sering disebut nama para awliya dan salihin, karena sering dilantunkan zikrullah dan salawat kepada Nabi SAW. Karena sebab tu, maka kalau rumah tadi dipenuhi dengan sebutan nama awliya, dibacakan kisah-kisah orang saleh, apatah lagi dibacakan dan disebutkan nama Nabi kita Muhammad, Sayyidus Salihin wal Awliya wal Anbiya wal Mursalin, maka sudah tentulah akan turunnya rahmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah ke tempat tersebut. Al-Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah mengatakan, Haddathana Abu Al-Qasim Abdul Rahman ibn Muhammad An-Naisaburi qala anba'ana Faris ibn Marduyah qala haddathana Muhammad ibn Al-Fadl Al-Abid qala haddathana Yazid ibn Harun qala haddathana Sulaiman At-Taymi an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma min mu'minin lahu abawan. Cerita berkenaan dengan hak walidain, hak kedua ibu ayah kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min mu'minin lahu abawan. Tidaklah seorang mukmin yang mempunyai dua ibu dan ayahnya. Fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima. Berpagi-pagi dia dalam keadaan melakukan kebaikan kepada kedua ibu dan ayahnya. Illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Melainkan Allah akan membukakan kepadanya dua pintu syurga Allah Azza wa Jalla. Wala yusqitu alaihi wahidun minhuma fala yarda Allah Ta'ala anhu hatta yarda. Dan tidaklah menyebabkan dia marah ataupun beliau orang tersebut menyebabkan kemurkaan salah seorang daripada kedua ibu ayahnya. Melainkan Allah tidak redha selagi mana mereka tidak redha kepada anak tersebut. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zalima. Walaupun ayah tadi yang melakukan zalim, ya walaupun dia melakukan zalim, atau begitu sekalipun, tetap kena melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah tersebut. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa perkara ini adalah perkara yang besar berkait dengan ibu dan ayah. Perlu untuk para anak
mengambil berat dengan masalah ini. Dan disebut dalam hadis yang lain, la yusbihu wa huwa musi'un ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minan nar wa in kana wahidan fa wahid. Jadi kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berpagi seorang anak tersebut dalam keadaan dia melakukan kejahatan kepada kedua ibu ayahnya, melainkan Allah akan buka dua pintu neraka kepadanya. Dua pintu neraka akan dibuka kepada anak tersebut. Dan kalau ada seorang sahaja di kalangan ibu ayahnya wafat, ada ibunya sahaja, atau ibunya telah wafat, ada ayahnya saja, dan dia menyakitkan salah seorang daripada tersebut, maka akan dibuka pintu salah satunya. Kalau ada dua-dua dan dua-dua dia sakitkan, dua pintu neraka. Kalau satu saja ada, satu dibuka. Jadi, kata Al-Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala Abu Lais As-Samarqandi, fi hadzal khabar dalilun ala anna birral walidain afdalu minal jihad fi sabilillah. Ini ada satu lagi riwayat yang disebutkan tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, inni uridul jihada. Kata dia, saya ingin untuk berjihad ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ahayyun abawaka, masih hidupkah ibu ayah kamu? Maka kata lelaki tadi, na'am, ya, ayah saya dan ibu saya masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Kepada kedua mereka lah kamu bermujahadah. Maksudnya kamu berjihad dengan kedua mereka. Karena ya jihad jalan Allah, kalau orang tadi pergi ke peperangan dan kalau dia balik dengan kemenangan, maka dia akan bawa balik dengan nama. Okay? Dia akan bawa balik dengan nama Gah sebagai seorang panglima. Orang yang pernah terlibat dalam perang sekian-sekian. Tapi kalau orang yang duduk di rumahnya dan sabar dengan akhlak ibunya, akhlak ayahnya, dan dia bermujahadah dengan perkara tersebut dan tetap melakukan kebaikan kepada ibu dan ayahnya, maka ini kadang orang tak sebut nama dia. Dan ini lebih hampir kepada tawaduk. Dan ini lebih hampir kepada tasattur. Yang ini menutup diri daripada menganggap tinggi daripada di mata manusia. Itu kata ulama, kalau orang yang memberi sedekah kepada keluarga itu lebih tinggi daripada bagi sedekah kepada orang luar. Kenapa? Karena lebih kurang ataupun lebih sedikit dipuji dibandingkan dengan diberi kepada orang luar. Kita kalau bagi ke orang kita tak kenal, maka kemudian orang tadi akan naikkan nama kita. Tapi kalau bagi kepada keluarga kita, adik kita, abang kita, saudara mara kita, ada yang sebahagian mereka tak ucap terima kasih pun. Ada kata, ya biasa, ya, bagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itu ya. Ada tak ucap terima kasih pun ada. Dan ini lebih hampir kepada ikhlas. Karena itu kata Nabi SAW, فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ. Kepada dua ibu ayah kamu itulah kamu berjihad di jalan Allah. Pergi berjihad dengan kedua mereka. Maksudnya duduk dengan mereka, jaga mereka berdua, maka itu jihad kamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya, boleh untuk kita dapatkan pahala jihad tersebut kalau ibu ayah masih hidup. Boleh dapatkan. Tapi kalau tak ada dah ibu ayah kita, maka selesai perkara tadi. Rugi bagi orang yang telah menyakitkan kedua ibu ayahnya dan membiarkan kedua ibu ayahnya tanpa dia khidmati dengan baik pada ibu dan ayah. Tamam? Kata Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, kata beliau, fi hadzal khabar dalilun ala adna birral walidaini afdalu minal jihad fi sabilillah ta'ala. Dalam khabar ini, dalam hadis ini, dalil bahawa sesungguhnya melakukan kebaikan kepada dua ibu dan ayah itu adalah afdal daripada jihad di jalan Allah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yatrukal jihad. Karena Nabi mengarahkan dia untuk tinggalkan jihad. Karena maksudnya Nabi nak maklumkan di sini bahawa ini adalah fardu kifayah. Berjihad kepada ibu dan jaga ibu ayah kamu itu fardu ain kepada kamu. Itu maksudnya yang Nabi ingin maksudkan dan maklumkan kepada sahabat tersebut. Berbeza kalau perang tadi masuk ke dalam negara kita. Maksudnya ni mungkin peperangan tadi di luar daripada negara dan musuh berada di jauh daripada tempat yang kita berada di tempat tersebut. Maka kalau ada dah tentera yang akan boleh untuk berhadapan dengan musuh tersebut, maka sudah memadai kepada mereka untuk berhadapan dan kamu laksanakan kewajipan dan kefarduan yang difardukan kepada kamu pada waktu itu. Nampaklah macam mana fiqh yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua.
Bukan Nabi mengajar kepada sahabat tadi sahaja sebenarnya. Nabi ajar kepada kita juga dengan akhlak tersebut. Wa yashtaghila bi birril walidain. Dan Nabi menyuruh untuk orang tadi, murid sahabat tadi, menyibukkan dirinya melakukan kebaikan kepada dua ibu ayahnya. Wa hakadha naqulu. Karena itu disebut, kita katakan, kata Imam Abu Lais, innahu la yajuzu lirrajuli an yakhruja ila al-jihad fi sabilillah idza lam ya'zan lahu abawahu. Seorang tidak boleh keluar berjihad di jalan Allah lagi dia tidak minta izin daripada dua ibu ayahnya. Nak pergi berjihad tak boleh lagi tidak minta izin dengan dua ibu ayahnya. Begitu juga belajar. Ngaji sama juga. Ma lam yaqa' an-nafiru 'aman wa takunu ta'atul walidaini afdalu min al-khuruji ila al-ghazwi. Tamam? Jadi taat kepada dua ibu ayah tersebut afdal daripada keluar dalam peperangan. Keluar kepada peperangan, afdalnya mana? Buat baik dengan ibu dan ayah. Dan diriwayatkan juga oleh Bahz bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, kata beliau, Qultu ya Rasulullah, man abar? Qala ummak. Siapa yang aku nak kena buat baik, wahai Rasulullah? Maka kata Sayyidina Rasul, ummak, ibu kamu. Qala qultu summa man? Qala ummak. Buat baik dengan ibu kamu. Qala qultu summa man? Qala ummak. Buat baik dengan ibu kamu. 3 kali Nabi sebut. Qala qultu summa man? Qala abaka summa al-aqrabu fal-aqrab. Kemudian buat baik dengan ayah kamu, kemudian dengan saudara kamu yang hampir dengan kamu dan yang hampir dengan kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok ibu ayah yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kata Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, "Law lam yadhkurillahu ta'ala fi kitabihi hurmatal walidain." Kalaulah Allah tidak sebutkan tentang kehormatan dua ibu ayah ni dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala tak sebut. Walam yusi bihima. Kalaupun Allah tidak wasiatkan untuk buat baik dengan ibu ayah dalam Quran. Contoh, kata Sayyidina Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, lakana ya'rifu bil aqli inna hurmatahuma wajibatun. Cukuplah dengan akal orang tahu kata melakukan kebaikan kepada ibu ayah tu wajib. Kalau tak ada dalil pun, dengan akal pun boleh tahu dah benda tadi. Betul? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan ibu ayah kita kena buat baik, kalau kata tak ada dalil dalam Quran untuk kita buat baik dengan ibu dan ayah, sudah cukup dengan akal kata beliau untuk tahu kata orang yang berakal dia tahu dengan orang yang melahirkan dia ni kena buat baik. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih lagi. Rasulullah lebih lagi daripada ibu ayah kita. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Lebih aku cintai, tidak beriman, sempurna iman kamu, selagi mana aku tidak lebih dicintainya daripada ibu ayahnya sendiri. Maknanya Nabi kena atas lagi daripada ibu ayah. Tu pun ada orang minta lagi dalil daripada Al-Quran, macam mana majlis maulid Nabi SAW. Sekadar untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi, minta dalil. Jadi kalau kita baca yang ini, maka kata Imam, kalaulah tak ada dalil tentang membuat baik kepada ibu ayah, tak ada dalil dan wasiat daripada Allah untuk melakukan kebaikan pada ibu ayah, lakana ya'rifu bil aqli anna hurmatahuma wajibatun. Cukuplah diketahui dengan akal bahawa kehormatan ibu dan ayah tadi adalah wajib. Wa kana al-wajibu 'ala al-'aqili an ya'rifa hurmatahuma. Bagi orang yang berakal kena tahu hak ibu ayah. Tahu dah. Wa yaqdi haqqahuma, dan melaksanakan hak kedua ibu ayah. Fa kaifa wa qad zakara Allah Ta'ala fi jami'i kutubih. Bagaimana pula? Tu kalau tak sebut. Bagaimana kalau disebut? Dan disebut bukan satu kitab. Kesemua kitab-kitab Allah turun semua sebut pasal ibu ayah. Semua. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran apatah lagi. Dalam Taurat disebut, dalam Injil disebut, dalam Zabur disebut. Dan dalam seluruh kitab-kitab dan suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, disebutkan tentang buat baik kepada ibu ayah. Dan oleh Allah disebut sini, wa auha ila jami'il anbiya'i wa awsahum bihurmatil walidain. Dan disuruh kepada para nabi dan diwasiatkan kepada para nabi untuk maklum kepada umat mereka
buat baik kepada ibu ayah. Wa ma'rifati haqqihima wa ja'ala ridahu fi ridal walidain wa saqatahu fi saqatihima. Jadi kena kemurkaan Allah pada kemurkaan dua ibu ayah. Keredaan Allah pada kedua keredaan ibu dan ayah. Nah, jadi karena itu disebut juga kata al-Imam salasu ayatin nazalat maqrunatan bi salasin. Ada 3 ayat diturunkan oleh Allah mesti bersekali dengan satu lagi ayat. Dia kena bersekali. Dia tak boleh turun satu saja. Kalau turun ayat ni ataupun berkenaan dengan arahan satu benda ni, mesti dia akan turun satu lagi kapuh dengan kawannya. Apa dia? Dan kata Imam, la yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Maksudnya Allah tak akan terima salah satunya kalau tidak dilaksanakan temannya satu lagi. Dia ada kapuh, kalau tak dilaksanakan yang kapuh dia tu tak boleh. Faham? Apa dia ayat dia yang pertama? Ayat Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata. Tengok, bila suruh semayang, Allah akan sekali dengan zakat. Kalau semayang aja zakat mesti sekali. Aqimus salah wa atuz zakah. Kata Imam, faman salla wa lam yu'ti az-zakah, siapa yang semayang tapi tak keluar zakat, lam tuqbal minhu salah. Tak diterima solat dia. Kalau tak bawa keluar zakat, solat dia tak diterima. Wasaniyah yang kedua, qauluhu ta'ala wa ati'ullaha war rasula. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau taat dengan Allah, Allah Ta'ala akan sebut sekali dengan taat dengan Rasul. Maka kata Imam, faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Siapa yang taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasul, tak diterima. Ditolak. Wa rafa'na laka dhikra, kata Allah. Kami angkat ingatan kepadamu ya Rasulullah. Itu nama Allah kalau kita disebut, akan disebut sekali dengan nama Nabi SAW. Sehingga jadi rukun dalam syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah mesti sebut kedua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kena sebut dua-dua sekali. Tak boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah sahaja untuk seorang tadi dikira sebagai muslim. Kena sebut sekali dengan Nabi SAW. Dan kamu kena taat kepada Allah, kamu kena taat kepada Rasul SAW. Dan yang ketiga kata Sayyidina Imam, qauluhu ta'ala anishkurli wali walidaik. Allah Ta'ala kata bersyukur kepada aku dan kepada 2 ibu ayah kamu. Jadi, faman syakarallaha wa lam yashkurin liwalidayhi lam yuqbal minhu. Siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur dengan 2 ibu ayahnya, maka tidak diterima kesyukurannya tersebut. Jadi, kena ambil berat sungguh dengan ibu ayah. Ya. Orang yang ada mak ayahnya lagi, kena jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai mereka memurkai dan juga berasa hati dengan anak tersebut. Ketika seorang ibu, seorang ayah tadi redha dengan anaknya, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi berapa ramai di kalangan manusia yang tidak mengambil berat dengan perkara tersebut, diabaikan kedua ibu ayahnya dan dilakukan jafa ataupun kekerasan dengan kedua ibu ayahnya tanpa melaksanakan hak kepada 2 ibu dan ayahnya dengan sepatutnya. Tamam. Sebab itu kata Imam Farqad As-Subakhti, Al-Imam Farqad As-Sabaqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutubi annahu la yanbaghi lil waladi an yatakallama idza syahida walidayhi illa bi idznihima. Kata Imam Farqad As-Sabaqi, saya telah membaca dalam sebahagian kitab-kitab yang terdahulu bahawa tidak sepatutnya anak tadi bercakap idza syahida walidayhi illa bi idznihima. Kalau ada mak ayahnya ketika dalam majlis, melainkan dengan izin mak ayah. Kalau mak ayah bercakap, anak jangan bercakap selain dapat izin daripada 2 ibu ayah. Wala yamshi baina aydihima, dan tak boleh berjalan di depan ibu dan ayah. Wala an yaminihima, jangan jalan di kanan ibu dan ayah. Wala an shimalihima, jangan jalan di kiri ibu dan ayah. Illa an yad'uwahu fayujibahuma atau fayujibuhuma.
Melainkan ketika dua orang ibu ayah tadi panggil dia, baru dia datang. Maknanya tak boleh jalan depan, tak boleh jalan di kanan, tak boleh jalan di kiri, kena jalan di belakang. Macam tu. Walakin yamshi khalfahuma, tapi jalan di belakang kedua ibu ayahnya, kama yamshil abdu khalfa maulah. Seperti hamba berjalan di depan tuannya. Sayyidina Al-Imam Umar bin Abdul Aziz diceritakan tidak pernah makan dengan ibu. Sayyidina Umar Abdul Aziz tak pernah makan dengan ibu. Orang tanya kenapa tak pernah makan? Tak pernah duduk sekali makan dengan mak dia. Dia kata saya bimbang, takut segi pandangan mata saya dahulu daripada apa yang diinginkan oleh ibu saya. Jadi biadab saya dengan mak nanti. Mak teringin paha ayam, dia pun nak juga. Lagi hebat ambil dulu buah dalam pinggan. Lagi elok. Dia buah pinggan dia dulu. Bukan buah dalam pinggan mak. Jadi waktu tu dia kata, dia takut nanti dia telah biadab dengan mak dia, maka dia tak pernah makan dengan mak dia. Tak pernah makan kan? Maksudnya, dia akan khidmati mak dia. Mak nak makan apa, makan, selesai dulu, barulah dia makan selepas. Dia khidmati dulu. Jadi bukan tak makan tu maksudnya tengok mak makan lari. Tak, bukan tu. Maksud dia khidmati ibunya, dan dilihat apa yang diinginkan oleh ibunya, dan baru dia makan. Ini dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika dengan gurunya. Al-Imam Kamal Al-Ardabili rahimahullah, beliau tidak pernah makan dengan gurunya. Karena segan, takut pandangan matanya, karena gurunya Al-Imam Kamal Al-Ardabili rahimahullah sering menjemput Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk ke majlis makan bersama dengan beliau di rumah. Imam Kamal selalu jemput dia makan. Imam Nawawi selalu tolak. Selalu bagi uzur, kata saya ada uzur hari ini tuan guru, saya tak boleh hadir. Tentulah disebut selalu kalau diminta macam tu. Maka akhirnya sahabat-sahabat Imam Nawawi tanya kepada Imam Nawawi, kenapa selalu tolak bila Tok Guru panggil pergi makan? Kata beliau, karena saya bimbang takut tidak dapat jaga adab ketika makan dengan Imam Kamal Al-Ardabili. Karena saya bimbang pandangan mata saya mendahului keinginan guru saya. Takut tu. Takut guru ingin makanan tadi, saya pun teringin juga makanan tadi. Jadi saya mendahului keinginan guru. Maka dah hilang adab saya pada waktu tersebut dan hilang berkat pada waktu itu. Ini takut nak makan dengan Tok Guru. Ada ahwal, hal awliya kata ulama, la yuqtada bih. Hal awliya ni macam-macam. Jadi tidak perlu, tak wajib diikut masing-masing. Ada orang dia makan dengan guru untuk dapatkan barakah guru. Kerana ada juga riwayat kata, disebutkan kata makan dengan para awliya juga dan ulama juga didapatkan dengan berkat. Kalaulah dalam ada riwayat disebut, jadikan makanan yang kamu makan tadi, panggil makan yang kamu ingin makan dengan orang tersebut, at-tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya ada sebutan untuk kita makan dengan orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang baik. Pada zon kita. Pada zon kita, kita rasa dia orang baik dan orang saleh, kita pun jemput dia makan, dan kita makan dengan beliau. Jadi itu kan ada riwayat macam tu. Dalam hadis Nabi sebut, maka termasuk di kalangan yang kita baik sangka tadi adalah para ulama, para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka makan dengan mereka dituntut untuk kita makan. Jadi macam mana pula dengan amalan Imam Nawawi? Imam Nawawi tak tahu hadis tadi. Imam Nawawi muhaddis kabir. Ulama besar hadis. Hafal ribuan hadis Nabi SAW. Jadi beliau tak tahu tak. Beliau menunjuk cara beramal dengan hadis tadi. Lahul hal. Dia ada hal dia sendiri yang mana saya tidak mampu untuk nak makan dengan para ulama, lagi mana tidak mampu menjaga adab dengan mereka. Dia nak makan dengan awliya, dengan ulama, kena jaga adab juga. Yang kita dulu, layan mereka dulu. Sebab tu kalau makan dalam makanan, hidangan, kata ulama, tengok dulu siapa yang paling memerlukan ketika makan tadi untuk kita kita khidmati. Kalau ada budak, dahulukan budak untuk basuh tangan dia dan bagi makanan dulu kepada budak. Bagi budak dulu. Kenapa? Kerana budak, mata mereka tidak sabar melihat makanan. Jadi kalau duduk dalam hidangan makanan ada budak, basuh tangan dia dulu. Karena kemungkinan tangan budak tidak selamat daripada kekotoran. Jadi garu punggung dia, kita tak tahu. Korek tak hidung 7 kali dah. Lepas tu pitak atas nasi itu. Elok. Dia buat macam-macam dengan tangan dia tadi. Dia dengan orang dewasa. Yang dia dah boleh kawal benda tersebut. Jadi bagi dia dulu. Basuh tangan dia dulu. Hidang kat dia dulu. Kalau kedai makan nak laksanakan macam tu, insyaAllah elok kedai makan. Tengok dulu hidangan mana untuk budak-budak. Bagi kat budak dulu. Sebab budak lebih lagi tunggu dengan makanan tadi. Ni tokai kedai makan. Maksud tukang goreng tu,
Dia tengok hak mana senang dia nak goreng. Hak budak teriak sampai ke mampus. Tak sampai-sampai makanan budak tu. Hak sampai makanan pok budak dulu. Tak, bagi hak budak dulu. Sunnahnya macam tu. Yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Dan kemudian baru basuh tangan alim. Basuh tangan alim. Menakhidmati dia. Dan kemudian ketika habis makan, basuh tangan alim dulu. Kalau ada alim dengan YB, alim dulu. Kita YB dulu kita basuh tangan. Ya. Ada alim dengan ada menteri besar, alim dulu. Faham? Faham? Tu ke orang Kedah faham. Saya pernah pergi majlis, kerusi duduk dalam majlis tu. Tiba-tiba dia habaq kata satgi ada YB mai. Kalau YB tu mai lagi minta ustaz bangkit duduk kat tepi kerusi ni. Oh, lemah. Nah. Sebaik dia tak mai YB tu. Kalau mai saya balik terus. Kalau mai saya balik terus. Ha? Yang kita duk ceramah, hak makan dah belakang. Makan macam balik terus. Hak yang apa ni tok guru ustaz duk ceramah lagi ni. Hak jemaah hak duk mai tu makan dulu. Kau lah tunggu makan ni tak ada. Apa punya majlis ni? Nah. Faham? Jadi moga-moga orang di Along Sebelah tak buat macam tu lah. Malu ke orang. Nah. Malu ke orang kalau buat macam tu. Tapi tak tahu mana satu nak susun. Mana satu nak layan. Nah. Yang ni apa ni mentaliti macam ni mentaliti yang tak apa nak kena. Tamam? Baik. Wa dzakara anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi kharifat 'indi wa ana at'amuha bi yadi wa asqiha wa uwaddi'aha wa ahmiluha ala atiqi. Kata dia sesungguhnya ibuku ya Rasulullah ini duduk denganku ya Rasulullah. Saya yang bagi makan dia dengan dua tangan saya. Allah, ini anak yang luar biasa. Apa yang dia tak buat? Maksudnya mak dia sakit. Duduk dengan dia. Berapa orang yang mak sakit, dia nak duduk mak dia dengan dia. Berapa orang kalau mak sakit je, bagi orang lengok, aku tak dan. Dia tak tahu kata kalau bawa mak tu mai ke rumah tu syurga besar untuk dia tu. Setiap yang dia lakukan tadi pahala setiap hari. Dan bersabar dengan orang sakit ni luar biasa. Sungguh, sehari boleh jadi, 2 hari boleh jadi, 4 hari dia nak sport dah. Padahal mak dia dulu masa dia sakit dan dia duk tokak tangan mak dia masa kecil, mak dia sikit pun tak sport dia. Kalau sport lama dah. Play out kepala. Dia tak mampu lama dah, tapi tak mak dia apa ni, ya marah juga lah kadang-kadang tu. Cuma marah dengan kasih. Tak sama dengan anak ketika dewasa, marah mak dia ketika mana mak dia sakit dan merengek pada waktu tersebut, tak sama mak dia marah. Dia marah dengan tidak sabar pada waktu itu. Moga Allah kurniakan kita dengan kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kepada kita kesabaran dan kebaikan kalau diberikan dengan ujian tadi. Kita doa mak ayah kita dalam keadaan sihat. Amin ya rabbal alamin. Sihat dan afiah, diberikan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan bila dia kata, saya yang jaga dia, saya yang bagi makan dia dengan tangan saya yang bagi dia minum, saya yang wudukkan dia, saya yang bawa dia di belakang badan saya. Wa ana ahmiluha ala atiqi. Fahal jazaituha? Ya Rasulullah, adakah saya telah melaksanakan hak saya dengan ibu saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La. Wala wahidah min mi'ah. Tidak walau 1/100 kata Rasulullah. 1/100 pun hang tak buat baik dekat dia lagi. Kamu masih tidak laksanakan hak dia lagi. Walakinnaka qad ahsanta. Tapi kamu dah buat baik dah dekat dia. Kamu nak kata kamu laksanakan hak, kamu tak masih laksanakan hak. Dengan sebab dia lahir kamu dan hampir mati dengan sebab lahirkan kamu, kamu tak akan boleh untuk nak laksanakan hak tersebut. Boleh laksanakan hak tu balik? Tak boleh. Walakin qad ahsanta. Kamu dah buat baik kata Sayyidina Rasul. Wallahu yusibuka 'alal qalili katsir. Dan Allah akan bagi pahala dengan perkara kecil yang kamu buat tadi dengan pahala yang besar. Maksud Nabi nak abang kata apa? Itu masih kecil lagi sebenarnya dibandingkan dengan apa yang telah dibuat oleh ibu kamu kepada kamu. Pakcik. Tengok macam mana para ulama tulis dan sebut benda ni dan kena dibaca.
Kena disebut kepada orang kita tentang perkara ini dan ini baru 1/100 daripada kitab ni. Tak ni tebal ni. Ni saya terus ambil bab tu. Tak baca pada mula ni. Baca pada ikhlas, tak baca ni. Ni baca pada bab terus birrul walidain. Bab buat baik dengan mak ayah. Ni pun tak baca semua. Tengok-tengok. Saya tengok lagi ni baca tu. Sebab tu kata al-Imam Urwah, Hisham ibn Urwah daripada ayah beliau Urwah ibn Zubair. Qala maktubun fil hikmati. Ditulis dalam hikmah. Mal'unun man la'ana abahu. Dilaknat orang yang telah melaknat ayahnya. Mal'unun man la'ana ummah. Dan dilaknat orang yang melaknat ibunya. Wa mal'unun man sadda 'anis sabil. Dan dilaknat juga orang yang menghalang jalan mukmin ataupun yang mengganggu golongan mukminin. Au adalla al-a'ma 'anit tariq. Atau menyesatkan orang yang buta daripada jalan. Ini lebih umum ni jalan. Kalau nak syarah ni panjang. Nah. Mal'unun man zubiha bighairi ismillah. Atau man zabaha bighairi ismillah. Dan dilaknat juga orang yang menyembelih bukan dengan nama Allah. Mal'unun man ghayyara taqawum al-ard. Dan juga celaka juga dan laknat juga kepada orang yang mengubah ni taqawum al-ard. Apa dia maksudnya? Ni ubah batu. Tanah dia pergi ubah batu. Tu dia. Hak suka tu ni sebut dah ni noh. Ini orang Sunda tak buat ni benda-benda macam ni. Nah. Ni tak pernah ada buat ni. Nu kok belah-belah nu. Apa ni kok diang. Nah. Ubah apa? Ubah batu. Dia. Ni disebut ni. Yani al-had alladhi baina ardihi wa ardi ghairihi. Ubah apa ni had sempadan batu di antara tanah dia dengan tanah orang. Dia tahu tanah tu, korek tu pergi buat bagi panjang sikit untuk orang main nak ukok nanti ni lari tapi tak boleh bohong. Sebab nanti depa tembak tu. Batu apa? Batu tu. Batu apa tadi? Batu terang. Batu tu batu terang. Batu tu. Batu tu kalau kata pindah pi kat mana pun. Dia main tembak ni dia tahu kata hang bohong. Lagi hebat lagi ada yang pergi buat pula. Dia pergi buat dah dia punya dangau di atas batu. Dangau di atas batu. Jadi dia punya perenggan dia tadi dia kena pergi ke belakang sikit lah. Bila main nak apa gimana nak tembak batu tu je. Dan buat kalut, buat sibuk. Dia tahu dah batu duduk bawah tu. Batu pula tenggelam lama dah. Tembak lalu bawah dia punya. Nak kena peruntuh. Batu buat tak nampak. Dapat apa waktu dapat ambil benda macam tu? Dapat apa kita dapat? Yang berkeli sampai nak pecah rumah tangga. Sampai nak pecah adik-beradik semua. Ada lagi sakan lagi. Atas perenggan orang. Tanam pokok durian semua. Sepanjang perenggan tu tanam pokok durian. Durian. Panggil saya apa tu? Ni macam mana dia kata? Macam mana saya nak buat ni dia kata? Ni kami tanam berapa puluh tahun dah. Dan nampilah 300 tahun pun saya kata. 3,000 tahun pun kalau tanah orang. Dak dulu ni tak kata apa. Kata apa? Masalah batu tu dia tembak. Mereka ada kira. Hang bohong pi tak mana pun. Hang tanam pi lah atas tanah dia pun. Baik apa masalahnya kalau kita kata, dah saya tanam atas tanah orang. Pokok durian ni dah lama dah. Ni jadi hak kamu lah. Tapi kalau kata kita pakai share, alhamdulillah, bagus juga. Ya tak boleh tanah saya. Tu jenis bangkuk juga. Jenis tamak ni ya Rabbi. Cuba kalau kata tak apalah, tasamuh semuanya. Pakat-pakat ambil. Buah tu pakat-pakat guna. Jangan pergi tebang. Jadi pergi tanam dia kata dah halang-halang dah bukan tanah aku. Tebang terus pokok-pokok durian yang tumbuh berpuluh tahun dah tu. Punya tak mau bagi dan punya kedekut. Sampai tahu. Hak cerita ni kalau kata orang panggil badut cerita ni berlaku dalam masyarakat kita ni luar biasa. Tengok, sebut ni. Mal'unun man ghayyara taqawum al-ard. Yani al-hadd alladhi baina ardihi wa ardi ghairihi. Wa yuqalu yani alamatul haram. Wa ma'na qawluhu la'ana abahu
wa la'ana ummah. Apa makna melaknat ibu dan ayahnya tadi? Maknanya apa dia? Dengan makna amila amalan yul'anu bihi abawahu. Dia melaksanakan amalan atau perbuatan yang menyebabkan dua ibu ayahnya dilaknat. Yul'an. Ibu ayahnya dilaknat sebab kerana dia. Dia press motor depan masjid. Press. Tu imam kata, lah kau nak siapa ni? Mak dia kena. Kan dia. Kan Tok Imam tak kata itulah. Nah, ini Tok Bilal. Nah, Tok Bilal pula kena. Nah, Tok Siak. Nah. Siapa sajalah. Apatah kalau kata awliya orang-orang soleh sebut macam tu. Bahaya. Itu yang terbalik cepat. Dia menyebabkan ibu ayahnya dilaknat. Dia buat benda maksiat, dosa, orang tanya mak ayah dia. Ni anak siapa ni? Nampak tak? Orang selalu kan macam tu. Maka ibu ayahnya dilaknat disebabkan kerana perangai yang dia lakukan tadi. Sama. Sebab tu, kerana tu kata Nabi SAW, inna min akbariz zunub, atau inna akbariz zambi, an yasubbar rajulu walidayhi. Dosa yang paling besar adalah kedua seorang anak tersebut atau lelaki itu, ar-rajul di sini dengan makna sebutan tadi aghlabiyah, maksudnya termasuk perempuan sekali. Maksudnya seseorang, kalau kita terjemah an yasubbar rajul, jangan terjemah seorang lelaki mencela ibu ayahnya. Itu perempuan boleh cela ke? Tak, seseorang mencela ibu ayahnya. Ar-rajul jadi dengan makna seseorang. Nah, asy-syakhs. Jadi seseorang yang mencela ibu ayahnya, maka itu dosa yang paling besar. Maka sahabat tanya, wa kaifa yasubbu walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana seorang anak tadi boleh cela ibu ayahnya? Maka kata Sayyidina Rasul, yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Dia mencela ayah seorang yang lain, lalu orang cela ayah dia. Nah, ini yang perut mak hijau, mak dia pula kena balik. Mak hijau juga lah kali. Betul? Tadi dengan Tok Wan dia kena, kali dengan datuk nenek moyang semua kena habis. Kih apa? Kih dia pergi sebut mak orang dulu. Dia pergi sebut pak orang dulu. Maka nanti ayah dia, mak dia semua, adik-beradik dia semua akan dikutip sekali oleh orang yang nak celah tadi. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Dia celah mak kawan tu, orang celah pula mak dia tadi. Atau fa yasubbu ummahu fa yusabbu ummuh. Boleh baca yang tu juga. Boleh? Tapi tak, ni dibaca dengan mansub. Fa yasubbu abahu. Fa yasubbu ummah. Baca macam tu. Baik. Ini antara orang yang perkara-perkara yang disebutkan tadi ini yang patut untuk kita beri perhatian dengan sungguh-sungguh. Moga-moga Allah ampunkan kita dan diberikan kepada kita dengan melakukan kebaikan kepada ibu ayah kita. Ini adik-adik, para penuntut ilmu, perlu lebih lagi untuk kita menjaga adab kita dengan ibu dan ayah kita. Tamam? Jaga adab kita dengan mereka dan minta doa mereka daripada ibu ayah tadi. Karena itu wali yang masih hidup yang ada dengan kita. Kita sanggup pergi jumpa dengan tok guru, aulia-aulia salihin untuk kita minta doa daripada mereka. Tapi ada di sebelah kita, ada di dekat dengan kita, yang paling hampir dengan kita tu adalah wali yang paling agung yang Allah Ta'ala bagi pada setiap anak. Untuk doanya dimustajabkan oleh Allah. Apa dia? Ibunya. Ayahnya. Yang ni yang tak ada langsung sikit dalam hatinya, ada sesuatu yang dia inginkan dengan doa dia kepada anak. Dia tak boleh nak doa tapi jangan lupa 500. Dia tak nak doa boleh lah. Bulan ni tak masuk lagi. Baru masuk dulu baru doa. Dia tak ada apa yang tu. Kalau dia sebut pun yang macam tu tu hanya sekadar gurauan dengan anak-anak dia saja. Bagi ingatan saja. Tapi kalau tak bagi pun tetap dia doa dengan kebaikan kepada anak-anak. Ini orang yang tak ada sedikit pun kepentingan kepada kita. Orang kalau baik dengan kita kadang ada kepentingan. Tapi ibu kita, ayah kita kalau baik dengan kita tak ada kepentingan. Karena dia besarkan kita dalam keadaan dia tak tahu penghujung kita apa dia. Betul? Ada dia tahu kita akan jadi apa. Kalau dia tahu, aku biar pada dulu tak apa dia kata. Dulu tak ingin dah dia nak tok tepi bendang tu dia kata. Kesian dia kata, jaga api dia mangkuk ayun sungguh sampai ketuk. Dia kata silap aku jaga dia. Ada dia buat macam tu? Tak, dia tak ada. Jadilah mangkuk tandah pun dia akan tetap doa baik. Betul? Jadilah apa pun dia akan doa. Ini ibu kita, ayah kita. Sama? Kalau semua orang tahu apa dia akan datang, ramailah kena lempar.
Kalau dia tahu kita ni idea apa, dia akan lempak kita. Dia tengok, oh yang ni jadi CEO besar ni. Ni kena jaga. Ni kena pegang elok ni. Yang ni tengok. Loh, rupanya jadi biasa aja. Tinggal sini dulu kok, bagi orang lain ambil lah. Sebab dia tak tahu. Dan dia jaga kita dengan ikhlas. Tanpa dia tahu kita ni jadi apa. Betul? Jadi kalau orang yang dah kenal kita dan buat baik dengan kita, disebabkan kerana kita ada sesuatu, maka dia sudah tentu ada sesuatu. Cuba kita tak ada apa. Ada mai orang nak main baik dengan kita tiba-tiba. Seperti mak kita baik dengan kita. Sebab tu, ambil berat sungguh-sungguh dengan yang melakukan demikian kepada kita. Juga dengan guru kita. Guru kita ketika mula didik kita dalam keadaan kita tak tahu apa. Ada dia tahu kita akan jadi apa pada masa akan datang. Dia tak tahu. Dan dia ikhlas didik kita pada waktu tersebut sampai kita jadi alim. Dan kadang lebih alim daripada dia. Dan ada waktu tu dia tuntut apa-apa kepada murid dia tadi, tak tuntut apa-apa. Maka sebab tu jangan lupa dua ni. Ibu kita dan ayah kita ni kira satu. Dan juga guru kita. Dua ni jangan lupa. Ibu ayah dan juga guru kita. Sebab tu dikatakan dalam satu riwayat ni, saya pendekkan kisah kita ni. Saya pun tak mau panjang-panjang. Panjang-panjang bukan duk ingat pun. Kalau panjang-panjang lagi. Dia kata tadi mula-mula tu menarik dah, dia kata. Dia main panjang tu terus. Kami pula jadi nak menarik diri, kata dia. Daripada majlis. Jadi saya tak mau panjang. Saya pun faham dengan benda tu. Yang kita pun bukan gila mic sangat pun. Dia katakan kepada ibu ayah, dua ibu ayah ni, alal walad asyratu huquq. Ni saya baru baca hak ibu ayah saja. Ni tak baca hak anak kepada ibu ayah pula. Kalau hak ayah, anak-anak pada ibu ayah pula lagi, terbalik pula mak ayah pula. Ni anak pula dia rasa, aduh banyaknya tak buat. Nanti kalau baca hak anak pada ayah pula, hak mak pula tepuk dahi. Banyaknya tak buat pula. Tak apa, hari ni kita bagi peluang untuk anak-anak ayah tepuk dahi. Dia buat tak dengan mak dia, dengan ayah dia. Masa akan datang, dia tengok balik, mak nak kena buat apa. Ayah nak kena buat apa dengan anak. Kalau tak buat, dia nak kena apa. Ada 10 hak yang perlu anak menjaga hak ibu ayahnya. Yang pertama apa dia? Innahu idza ihtaja ahaduhuma ila ta'am at'amah. Kalau kedua ibu ayahnya perlu kepada makanan, maka diberi makan. Hak pertama. Jadi maknanya kalau ibu ayah tidak ada keuangan, maka wajib bagi anak tadi memberikan. Yang kedua, idza ihtaja ila al-kiswah kasahu in qadara alih. Kalau ibu dan ayah tadi perlukan pakaian, maka anak tadi perlu memberikan pakaian kalau dia mampu. Dan ini diriwayatkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Rasul, daripada tafsir qaulillahi azza wa jal, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tamam? Apa makna wa sahibhuma fid dunya ma'rufa dalam surah Luqman ayat 15? Bertemanlah kamu dengan ibu ayah kamu dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Kata Sayyidina Rasul, musahabah bil ma'ruf dengan makna an yut'imahuma idza ja'a, diberi makan dua mereka ketika mereka dua lapar, wa yaksuhuma idza ariya, dan diberi pakaian ketika mereka tidak berpakaian. Dua. Itu maksud musahabah bil ma'ruf. Yang kedua, yang ketiga, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatih qadamahu. Kalau ibu ayah perlu khidmatnya, maka dia khidmati. Al-Imam Haywah Ibn Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Haywah Ibn Shuraih maqamnya di Mesir. Dekat Al-Azhar maqamnya. Al-Imam Haywah. Imam Haywah, kelah dia saja ada lebih daripada 1000 murid dah dia. Untuk dengar hadis daripada dia. Dia guru Imam Bukhari. Dia ada riwayat hadis dalam Imam Bukhari. Al-Imam Haywah Ibn Shuraih. Imam Haywah satu hari orang tanya kepada beliau, apa yang menyebabkan dia mendapatkan rezeki yang berkat? Gaji dia ibu ayah semua lebih kurang, kalau tak salah saya lah, kalau saya ingat-ingat saya, berapa puluh ribu dirham sebulan. Dan kalau dikira balik lebih kurang dalam berapa puluh juta ringgit Malaysia. Sebulan gaji dia. Duit tadi dia dapat dengan berkat apa. Orang tanya, macam mana kamu boleh dapat keuangan yang banyak macam ni bulanan? Kata dia, dengan berkat ibu saya. Kata dia dilihat tengah duk mengajar hadis ni. Tengah duk mengajar hadis. Tiba-tiba dia bangun.
keluar daripada majlis. Yang anak murid penuh ni. Kalau 1000 ke, ni baru ada berapa ratus orang. Nah, kalau 1000, ini penuh masjid sampai keluar-luar. Mai dengar hadis. Dan tu bukan mai dengar ceramah, mai dengar hadis. Tulis. Tengah duk baca hadis, dia bangkit, keluar. Alamak, lepas tu dia patah balik, tangan duk sintin. Tu orang tanya kat dia, apa yang kamu buat, wahai imam? Kamu pergi mana tadi? Dia kata tadi tengah duk baca hadis, tengok-tengok ibu saya di belakang, pegang pisau. Minta tolong potong ayam. Nah, mak angkat pisau ni, potong ayam. Buat isyarat lah. Dia tengok-tengok mak suruh potong ayam. Bangkit dia, pergi potong ayam dulu dekat mak. Tu baru patah balik masuk mengajar. Kalau kita agak-agak macam mana? Tengah-tengah duduk mengajar ni, mak mai tu tolong basuh pinggan tak? Tak dapat. Tu tambah tak tengok ke orang tengah duduk mengajar ni. Ceramah ni. Dia tengah duduk live ni. Nampak tak? Lepas tu miskin. Lepas tu bulan-bulan kau rupala. Duit tak ada. Gitu. Duit tak ada apa. Kamu sendiri tak ada adab dengan ibu kamu. Lepas tu kita ketika mana ada kesempitan kehidupan, tengok balik kita dengan pintu kita. Pintu utama kita adalah mak kita, ayah kita kalau dia masih hidup. Faham? Macam mana apa yang kita lakukan kepada mereka. Boleh? Yang tu dulu tengok. Boleh. Tengok macam tu disebabkan kerana tu beliau mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang agung. Yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadarah. Kalau kata dia panggil kita maka hadir. Jawab panggilan dia. Ramai orang kalau mak telefon tak angkat. Saya pun kadang macam tu, tapi sebab apa? Sebab silent. Itu minta maaf lah mak. Mak saya ada belakang. Nah. Mak saya dekat pintu belakang. Siapa nak kenal tu mak saya tu. Belakang tu, pakai spek tu. Tu. Hak makcik-makcik tak kenal tu, dia tu. Dia tak pernah tengok pun di kampung ni. Dia tu lah mak saya. Jangan silap. Jadi kadang mak pun duk kata ni, payahlah nak angkat telefon, dak silent. Minta maaf sama mak. Minta maaf. Kalau buka jelas tu, kalau kata telefon tu beli jekah, kata ni mak hang ni. Tu saya angkat tu. Tapi masalah dia bunyi gitu ya, bunyi kerik-kerik macam tu ya. Tertidur pula ataupun waktu tu tak di tempat lain, ataupun anak saya duk main handset, memang lagi dia tak angkat. Lagi dia main game. Macam tu. Jadi saya minta ampun kalau kata ada menyakitkan hati ibu kita. Baik. Idza da'ahu ajabahu wa hadarah. Sayyidina Juraij disebabkan kerana tidak menyahut seruan ibunya sedang dia solat waktu itu. Dan dalam ajaran Kristian, bukan Kristian, dalam ajaran nabi-nabi pada waktu tersebut, mengajar, kerana beliau adalah pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam, Sayyidina Juraij. Jadi dalam ajaran Nabi Isa, solat boleh diputuskan kalau ibu ayah panggil. Tapi dia memilih pandangan yang azimah. Dia tidak ambil pandangan yang membenarkan untuk dia putuskan solat. Lepas tu dia pilih salati am ummi. Salati am ummi. Salati. Dia pilih solat dia daripada ibunya. Dan mak dia berasa hati. Lalu mak dia angkat tangan doa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij selagi tidak malukan dia di hadapan mumisat. Mumisat apa dia? Az-zaniyat, para penzina. Depan pelacur-pelacur. Waktu tu dia diuji. Itu yang datang pelacur. Yang pelacur-pelacur ni pula, mereka pun ada ni juga. Ni kira macam takdir Allah Ta'ala. Para pelacur juga pakat duk beat sama-sama mereka. Siapa yang boleh goda Juraij? Siapa boleh goda dia? Kita akan bagi kat dia inilah. Mereka ada lah nak bagi duit ke apa tu. Jadi yang paling comel dihantar. Ni paling segak sekali. Pelacur paling segak pada waktu tu. Di tempat tersebut. Di mana tempat dia? Di Greece. Katanya di Greece. Kata Maulana Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah. Beliau pernah melawat maqam Al-Imam Juraij. Tapi jenazah beliau diletakkan dalam cermin. Di gereja St. George. Di Greece. Sekarang masih ada. Dan kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah. Waktu ketika beliau di Greece. Waktu ketika sebelum dia masuk Islam. Haji bagi Kristian Ortodok dihantar ke Greece. Kita haji di Mekah, Ortodok, mereka punya haji mereka di Greece. Jadi pergi sana, mereka akan masuk satu gereja, nama gereja jadi Gereja St. George. Gereja St. George ni dalam tu ada cermin, dalam tu ada seorang lelaki duduk atas kerusi, dipakaikan dengan salib besar, dan telah mati ribuan tahun.
Tapi jasad tak berubah sikit pun. Dan semua budak-budak kena pergi cium kaki dan sujud pada jenazah tersebut yang duduk atas kursi. Dan waktu Syekh Hamzah kata dia pergi dan masuk tak Islam lagi, kata dia. Dia dengan kakak dia, Nabila. Ini saya baca risalah beliau ataupun cerita beliau tentang bagaimana beliau masuk Islam. Dan kata dia waktu dia tengok wajah Saint George tu, maka dia kata baru dia tengok dan dia rasa dalam hati dia waktu, siapa yang hidup sebenarnya, siapa yang mati. Dia kata, yang mati ni duduk di keliling, hak ni yang hidup di sisi Allah. Dipanggil dalam bahasa Inggeris, dipanggil people of God ataupun wali min awliyaillahi ta'ala. Siapa dia orang tadi? Itu adalah Sayyidina Juraij. Nazah dia masih lagi ada sampai sekarang. Allahu a'lam, sama ada mereka dah tanam dia ataupun masih lagi duduk dalam cermin. Masih ada sekarang di gereja St. George di Greece. Di Greece. Saya teringin juga nak pergi tengok tu. Sebab bila baca hadis, kalau boleh pergi tengok wajah dia tu, terbayang nanti. Ni wali min awliyaillah. Dia bukan orang yang bukan Islam. Tak. Dia pengikut Nabi Allah Isa AS dan wali Allah Ta'ala. Dan dia yang terkenal dengan doa dalam hadis Sahih Bukhari. Yang ayah mak dia doa tu dan pelacur dimai goda dan dia tolak. Dan dia tidak layan. Akhirnya pelacur tadi buat hubungan dengan seorang pengembala yang lalu di bawah Sauma'ah ataupun tempat ibadahnya Sayyidina Juraij. Dan akhirnya mengandung dan beranak-anak dan kemudian disebarkan fitnah bahawa Sayyidina Juraij telah bersetubuh dengan dia, berzina dengan dia. Dan akhirnya raja marah pada waktu tersebut dan diruntuhkan rumah Sayyidina Juraij, tempat dia ibadah, dipasung Sayyidina Juraij, dibawa dia di tengah pasar, di tengah pekan untuk sampai ke istana dan nak dijatuhkan hukuman. Waktu lalu itulah pakat ludah dia, termasuk zaniat, penzina-penzina mumisat, pakat ludah dia dan pakat mencemuh Sayyidina Juraij pada waktu itu. Dan Sayyidina Juraij senyum. Waktu pelacur-pelacur ni pakat cemuh dia, kata wali, kata orang soleh pembohong, rupanya gila betina juga rupanya. Pakat ludah dia. Dan dia senyum pada waktu itu. Sampai kepada raja, maka raja tanya, kenapa kamu senyum waktu kamu diludah oleh pelacur-pelacur? Kata dia, alhamdulillah, saya telah terkena dengan doa ibu saya. Doa ibu saya telah dimustajabkan oleh Allah. Iaitu saya tidak akan mati lagi, tidak dimalukan di depan pelacur. Ya, ni saya dah dimalukan. Saya tidak buat benda tu, dia kata. Dan panggil budak tadi, yang budak tu antara budak yang boleh bercakap ketika di atas buaya. Masih lagi di atas ribaan. Budak kecil. Dan Sayyidina Juraij sapu belakang badan budak, kepala budak tadi dan sebut, siapa ayah kamu wahai budak? Maka budak tadi bercakap. Ni antara budak yang boleh bercakap ketika kecil. Dan budak tu bercakap dengan karamah Sayyidina Juraij, bagi tahu kata ayahnya adalah pengembala. Dan akhirnya raja kata, kami minta maaf dan kami nak buat balik kamu punya tempat ibadah kamu tadi dengan emas. Kata dia, jangan. Dengan perak, jangan. Buat macam biasa tadi. Dan Sayyidina Juraij wali min awliyaillahi ta'ala. Dan beliau terkenal dengan doa ibunya. Cuba tengok no. Wali besar terang mana pun boleh kalah dengan doa mak. Sebab tu mak kena jaga. Jangan doa hak buruk pada anak. Sayyidina Al-Imam Az-Zamakhsyari Jarullah, pengarang Kasyaf, Mu'tazili. Beliau Mu'tazilah. Al-Imam Jarullah Az-Zamakhsyari, beliau kakinya sebelah tempang. Orang tanya kenapa kaki dia tempang sebelah? Kata dia ini terkenal dengan doa ibu. Dia dulu waktu kecil dia pernah kepak kaki burung. Masa dia kecil dulu mungkin dia buah ke apa, dia pegang kaki burung, dia kepak kaki burung. Mak dia kata, moga Allah kepak kaki kamu nanti. Itu dia. Dan waktu ketika dia naik kuda, kuda jatuh dan tertimpa di atas kaki dia. Dan kaki dia tempang sampai dia dewasa. Bila dia tengok kaki dia saja, orang tanya, kenapa kaki kamu kena macam tu? Kata dia, kerana doa ibu saya. Waktu ibu jangan doa yang tak baik pada anak. Faham? Tengok anak kita buah-buah sikit. Moga-moga kamu jadi mujahid di jalan Allah. Doa macam tu. Tengok tu teriak, teriak malam-malam tu. Moga kamu menangis nanti pada malam-malam takutkan Allah. Tu. Baru jadi wali. Tapi tak dan masa tu lupa. Sebab kita marah kat dia. Dia duk teriak je dia ni. Sombat mulut lagi. Jadi gitu tu. Ya ni dengan buah dengan apa semua. Jangan sebut macam tu. Tak elok. Mak dia je. Mak orang lain kalau duk kata tu tak dia apa. Mak tu jangan, mak dia tu, mak anak tu jangan duk sebut benda tak elok. Sebut yang elok-elok. Doa yang baik-baik pada anak kita. Tu. Tengoklah tu cerita tadi. Yang kelima apa dia? Iza amarahu
bi amrin ata'ah. Kalau diarah ibu kita dengan sesuatu, taati dia. Malam ya'mur bil ma'siyati wal ghibah. Selagi mana ibu tidak dan ayah tidak mengarahkan kita dengan maksiat dan umpatan. Yang keenam, an yatakallama ma'ahu bil lin wa la yatakallam ma'ahu bi kalamil ghaliz. Jangan cakap keras dengan ibu kita, cakap dengan lemah lembut. Yang ketujuh, alla yad'uwahu bismi. Jangan panggil mak kita dengan nama dia. Panggil dia dengan gelaran yang terbaik. Ibuku. Nah, ya habibati. Ya taj ra'si. Nah, wahai apa ni, mahkota kepala aku. Banyak kita nak buat, no? Intan payungku. Nah. Wahai ibu, panggil ibu. Jangan pergi panggil nama mak kita. Mak nama Rosnah. Rosnah, Maizat. Rosnah mana ni? Panggil Rosnah. Amboi. Jangan panggil macam tu, no? Hak ni kena sepak hidup-hidup ni. Yang ketujuh, alla yad'uhu bismih, jangan panggil dengan namanya, nama ibu kita dengan nama ayah kita. Yang ke-8, an yamshiya khalfah, jalan di belakang ibu kita. Tengok balik. Kalau siang, jalan di depan, jalan di belakang. Kalau malam, jalan di depan. Walaupun dalam ni sebut jalan di belakang, tapi jangan waktu malam jalan di belakang. Jalan depan. Kalau ada lubang, kita jatuh dulu. Macam tu dengan guru kita. Kata ulama, kalau jalan dengan guru pun sama juga. Kalau jalan depan dengan guru, kalau guru kita di depan, waktu malam, nak jalan bila? Waktu malam, jalan di depan guru. Kalau ada apa-apa depan tu, kenal dulu. Kita kenal dulu. Lepas tu baru tok guru, kalau kita kenal dulu, lepas tu tok guru kenal. Ada bukan dia? Bagi kita kenal. Jangan bagi tok guru kenal. Macam juga mak ayah kita. Sama. Faham? Kalau jalan waktu siang, jangan jalan di depan mereka. Jangan jalan di depan, jalan di belakang. Jangan jalan di kanan. Jangan jalan di kiri. Kiri pun jangan jalan juga, takut dia nak ludah kalau guru kita lah. Takut dia nak ludah di sebelah kiri. Sebab kita duduk belah kiri, dia terpaksa meninggalkan sunnah Nabi SAW. Tamam. Yang ke-9 apa dia? An yarda lahu ma yarda li nafsi. Dia kena suka dengan apa yang disukai pada dirinya. Apa yang dia suka pada dirinya, dia kena suka pada mak. Contoh, kita pergi makan di kedai makan, sedap makanan ni. Ada beli tak bungkus kat mak? Tu kecil kan? Ini tak kira hak lain gini. Ini tak kira hak lain. Ni baru makanan saja. Tanya mak dia, mak makan tak? Makanan. Nak makan tak? Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsih. Dan dia tidak suka dengan benda yang tidak disukai oleh dirinya. Dia tak suka benda tu kena pada mak dia. Kalau dia tak suka pada diri dia, maka dia juga tak suka kena pada ibu. Yang ke-10, an yad'u lahu bil maghfirah kullama yad'u li nafsih. Minal jafa, orang yang tidak mendoakan maghfirah kepada ibu dan ayahnya ketika setiap kali solat. Kalau solat tak doa mak ayah, maka dia telah melakukan kekerasan kepada ibu ayah. Ingat nah? Ibu ayah yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terakhir, sebelum saya tutup pengajian pada hari ini, seorang bertanya kepada, kata Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, fa in sa'ala sa'il. Kalau ada orang tanya kepada kita, innal walidain idza mata saqitaini 'ala al-walad. Kalau dua orang ibu ayah wafat dalam keadaan murka kepada anaknya. Kalau mak ayah kita wafat dah, meninggal dah, tapi dia murka pada kita sebelum dia mati. Dia pernah marah kepada anak dia dengan sungguh-sungguh. Hal yumkinuhu an yurdiyahuma ba'da wafatihima? Bolehkah tidak? Mungkinkah tidak mungkin dia mendapatkan balik redha kedua ibu ayahnya tadi setelah wafat ibu ayahnya? Boleh dapat tak? Qila lahu bala. Maka dijawab kepada orang tersebut, bahkan yurdiyahuma bi salasati asya. Dia akan redha, dia akan mendapatkan keredaan dua ibu ayahnya yang telah marah kepadanya ketika sebelum wafat dengan 3 perkara. 3 perkara ni ibu, ayah, abang-abang, kakak semua, adik-adik, para santri. Kalau ada kita buat macam tu dan tak sempat kita minta ampun dengan mak ayah kita, jangan tinggal 3 benda ni. Moga dapat redha mak ayah kita. Jangan tinggal 3 benda ni. Apa dia 3 benda ni? Yang pertama, an yakunal waladu salihan fi nafsih. Jadi soleh. Bukan nama dia soleh. Dia kena jadi soleh. Jadi orang yang soleh. Usaha jadi orang soleh. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Karena tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh dua ibu ayahnya melainkan kesalehan anaknya tersebut. Kalau waktu dia hidup dia cempera,
Lepas mak dia mati jadi soleh, insya-Allah mak ayah dia redha dengan dia. Karena itu dia inginkan. Karena doa anak soleh tadi tidak akan ditolak oleh Allah. Dan doa anak soleh bukan mesti doa. Bukan anak tu angkat tangan, ya Allah ampunkan mak ayah saya. Ya Allah. Anak tadi buat apa saja, dapat baik kat mak ayah dia. Dan itu adalah keagungan dan kebahagiaan yang paling besar daripada mak ayah. Kepada mak ayah. Ketika anaknya melakukan apa sahaja kebaikan dan menjadi orang yang soleh dan musleh. Jadi orang yang baik dan membahagiakan orang ramai. Yang kedua, an yasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Sambung silaturahim dengan teman-teman ibu kita. Dengan adik-beradik mak kita. Yang ni anak muda ramai tinggal ni. Abang, betul tak? Raya baru ni duk main handset ke? Duk sembang dengan sepupu. Sembang, bagus. Ni masya-Allah. Kemah. Jawab tu sembang. Oi. Sembang dengan sepupu nak tak main, sembang sambil main game kot. Dah. Duk sembang sambil duk main PUBG ke? Tak lah. Jadi kalau sembang bagus. Dan ni apa ramai dah anak muda waktu duduk dengan keluarga yang ni dulu. Tak kenal pak cik dia mana satu, pak long dia mana satu, pak ngah dia mana satu, tak kenal dah. Sepupu sepapat lagi tak kenal. Rumah adik-beradik kalau lalu kat kampung mana pun, adik-beradik ni malah berhenti. Orang tua dulu tak. Ni rumah adik-beradik kita ada sini, kenapa berhenti? Berhenti bagi salam. Walaupun muka kawan tu tak manis pun, dia ni yang duk main. Tapi dia berhenti juga. Sambung juga silaturahim ni biasa. Ajaib betul orang tua-tua kita. Dan sebab tu umur dia panjang. Tok Wan saya salah seorang. Allah yarham. Umur dekat 100 tahun, 90 lebih. Tok Wan saya panggil Tok Pak. Mak, ayah kepada mak saya. Cukup suka sambung silaturahim. Raya ni bawa kami pergi sampai tak kenal siapa dia ni pergi rumah ni. Rumah siapa ni? Tuan rumah pun tak apa nak layan. Tapi yang kenal dulu mak mereka. Tapi nak sambung. Tapi lah putus je lah. Kita tak ingat ada rumah tu kat mana. Tapi Tok Wan kita bawa. Umur panjang 90. Umur kita tak umur kita tak apa nak panjang mana. Dah duduk panjang lagi ni. Alhamdulillah lah. Bukannya dengan umur kita tu. Kenapa? Karena tak sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Dengan mak ayah kita. Dengan keluarga, adik-beradik mak ayah kita. Kawan-kawan mak ayah kita. Kalau kita tahu ni kawan baik dengan mak ayah kita. Sambung silaturahim. Dengan keluarga tadi. Bagi hadiah dan seumpama. Yang ketiga, an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Bagi sedekah, istighfar kepada ibu ayah kita dan juga mendoakan kedua ibu ayah kita. Ada seorang lelaki setiap Jumaat akan lawat ibunya dan ayahnya yang telah wafat. Dan dia selalu melakukan benda yang dimurkai oleh ibu ayahnya waktu dia hidup. Dia anak derhaka. Satu malam dia bermimpi. Setelah berapa lama dia duduk pergi lawat makam ayah dia dengan ibunya, maka dengar satu hatif suara. Suara sini kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu kata al-hatif dalam ilmu kesufian sama ada Sayyidina Khadir ataupun para malaikat Allah Azza wa Jalla ataupun rijalul ghaib, orang-orang saleh di kalangan wali-wali Allah Taala. Menyebut suara tadi kepada dia kata apa? Absyir, berita gembira kepada kamu wahai anak, ayah kamu dan ibu kamu telah meredai kamu. Dengan sebab perbuatan baik yang kamu lakukan. Setiap Jumaat datang bagi sedekah qul huwallahu ahad 11 kali kepada ayah dan ibunya itu. Kalau kita ada buat salah dengan mak ayah kita, jangan lupa lawat dia setiap Jumaat. Setiap Jumaat jangan lupa lawat. Pi lawat makam mak ayah kita. Baca Al-Fatihah dan baca qul huwallahu ahad 11 kali, hadiahkan kepada sahibul qabr, insya-Allah diberikan oleh Allah dengan kebaikan kepada kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Panjang lagi saya nak baca ni. Tu saya dah langkah-langkah tu. Kalau panjang lagi ni, tuan-tuan akan marah lepas ni. Tuan-tuan pula akan derhaka dengan saya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara saya. Moga-moga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah kita sebutkan pada malam ini dan kita dapat laksanakan dengan sungguh-sungguh hak kita dengan ibu kita dan ayah kita. Dan kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan apa yang telah kita abaikan pada hak dan kewajipan yang kita patut laksanakan kepada ibu dan ayah kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan keampunan tersebut kepada kita dan berikan kemuliaan kepada ibu dan ayah kita berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki peluang kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.